Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita nak sambung bincang kepada soalan percubaan Negeri Terengganu kertas 2 nombor 3 dan insya-Allah sekali dengan nombor 4. Tengok kertas masing-masing. Sekejap ni. Okay, nampak kan PDF ni? Soalan nombor 3. Nampak tak? Nampak tak? Respon sikit, ada yang nampak tak soalan nombor 3 ni? Nampak teacher. Nampak Okey, teacher. nampak Okey. Jadi sekarang ni Rajah 3.1 menunjukkan sel P, sel Q dan sel R yang terlibat dalam tindakan refleks. Tindakan refleks tindakan yang berlaku automatik secara spontan tiba-tiba. Yang mana tujuan dia untuk mengelakkan daripada kecederaan yang teruk lah. Jadi tengok gambar ni, ini adalah keratan rentas saraf tunjang. Okay, yang mana dia bentuk macam butterfly, bentuk macam H ini adalah jirim kelabu. Kemudian kita ada jirim putih. Kemudian kita ada akar apa ni? Akar dorsal. Okay, akar dorsal yang mana dalam akar dorsal tu ada satu bahagian tempat tu dia bengkak. Namanya ganglion. Kemudian kita ada akar ventral. Okey, akar ventral kiri kanan ni adalah akar ventral. Jadi dalam akar dorsal dia menempatkan neuron afferent. Neuron afferent ni hujung dia bercantum dengan reseptor. Kemudian akson, terminal akson dia duduk dalam jirim kelabu. Tapi neuron afferent ni secara keseluruhannya dia ditempatkan dalam akar dorsal. Dalam ganglion dia ada badan sel neuron afferent. Dalam jirim kelabu kita ada interneuron. Kemudian dalam akar ventral kita ada neuron efferent. Jadi kalau neuron afferent fungsinya dia akan menghantar impas saraf yang dicetuskan oleh reseptor ke mana? Ke sistem ke mana? Ke interneuron kan? Ataupun sistem saraf pusat ataupun ke interneuron. Kemudian, interneuron ni dekat tengah-tengah lah. Dia akan menghantar impas saraf daripada otak ataupun saraf tunjang ni ke efektor, ke neuron efferent lepas tu neuron efferent ni dia akan hantar impas saraf pergi ke efektor. Jadi hujung ni dia akan ada efektor lah, sama ada otot ataupun kelenjar. Jadi dia besarkan kat sini. Kita ada kat sini sel P, sel Q dengan sel R. Kalau kamu tengok kat sini, sel P ni dia tak ikut turutan bukan maksudnya neuron afferent, neuron efferent, interneuron, neuron afferent, interneuron, neuron efferent, tidak Kena tengok struktur dia. Jadi untuk sel P ni, neuron-neuron tu sel lah. Sel neuron, sel saraf. Neuron P ni, sel P ni, badan sel dia terletak di hujung sel. Jadi ini adalah neuron efferent. Neuron efferent. Neuron efferent jangan buat efferent sahaja. Sebab kita ada lagi arterial efferent. Jadi kena buat lengkap neuron efferent. Q ni
Okey, kita nampak ini adalah interneuron. Kemudian kita nampak kat sini badan sel terletak di tepi sel, di sisi sel. Ini adalah neuron afferent. Bang. Nasi. Okay. Jadi kat sini, kalau kita tengok pada soalan A ni, berdasarkan Rajah 3.1, namakan sel P dan sel Q. Jadi namakan ni, dia adalah kata tugas. Mesti bagi nama, ejaan tu mesti betul. Lepas tu sel P dan sel Q. So ini adalah kata kunci. Jadi kena hati-hatilah. Dia tanya P dan Q, bukan R Jadi markah dia pun ada 2. Boleh. Jadi jawapannya sel P tadi adalah neuron efferent, sel Q adalah interneuron. Jadi ya kita tengok pada sini. Okay, so jawapan Munira, neuron efferent betul, interneuron betul. Jadi dapat 2 markah. Next. Nombor 2, terangkan peranan sel P dan sel Q. Jadi peranan ni maksud dia fungsi lah, fungsi. Jadi terangkan ini adalah kata tugas, mesti bersama fakta, bersama dengan huraian. Banyak mana nak bagi, ikut kita lah. Tapi kalau kita tengok kat sini 2 markah kan. Maksudnya 1 markah untuk fakta, 1 markah untuk huraian. Tapi kita bagi lebih lah supaya kita akan dapat markah semaksimum mungkin. Kemudian peranan, fungsi bagi sel P dan juga sel Q. So itu adalah kata kunci. So sel P tadi adalah neuron efferent. Apa fungsi dia? Menghantar impas saraf daripada saraf tunjang pergi ke efektor kan. Untuk Q, interneuron. Memindahkan impas saraf dari saraf tunjang ke efektor, itu adalah peranan sel P, neuron efferent. Untuk sel Q memindahkan impuls dari neuron afferent ke neuron efferent. Ya. Jadi kita tengok jawapan Munira, sel P membawa impas saraf dari sistem saraf pusat ke efektor iaitu otot atau kelenjar untuk menghasilkan gerak balas. Jadi kalau kita tengok kepada dalam gambar ni, dia jelas tunjuk saraf tunjang. Dia jelas tunjuk ini adalah saraf tunjang. Dan dia merujuk kepada tindakan refleks. Jadi tindakan refleks ni, dia melibatkan saraf tunjang. Dia tidak melibatkan otot. Minta maaf, dia tak melibatkan otak. Jadi sistem saraf pusat kan ada 2 kan? Ada saraf tunjang ataupun otak kan? Jadi sekarang ni bila dia kata tindakan refleks, jadi kita kena detail saraf tunjang. Kalau kita cakap sistem saraf pusat, otak pun adalah sistem saraf pusat. Jadi jawapan ni dia tak tepat. Tak tepat. Sebab otak tak terlibat dalam tindakan refleks. Dan soalan ni pun dia dah kata dah dalam tindakan refleks. Jadi kalau buat sistem saraf pusat ni, dia jadi umum. Silakan kita nak jawapan itu kepada saraf tunjang. Jelas tak yang tu? Jelas tak? Jelas, teacher. Jadi kat sini ni tak bolehlah saraf pusat. Dia kena dari sistem, dari saraf tunjang ke efektor.
Jadi tak dapatlah markah yang untuk peranan P So kita tengok pula sel Q menghantar impas saraf dari neuron afferent ke neuron efferent. Okey, betul. Okay, good Tapi skema tadi dia guna memindahkan kan sebab bahasa Inggeris transmit. Okay, menghantar pun boleh lah. Next. Jadi kat sini kalau dia nak perbezaan struktur. Kalau perbezaan fungsi boleh bagi yang tadilah. Kalau struktur kita boleh tengoklah antara akson dengan dendron kan. Akson mana panjang, akson mana pendek, dendron mana panjang, dendron mana pendek. Lepas tu kedudukan badan sel. Contoh kalau neuron efferent, kedudukan badan sel tu di hujung sel. Kalau neuron afferent, kedudukan badan sel tu di tepi sel. Lepas tu kalau untuk dendron, dendron neuron afferent lebih panjang. Manakala dendron neuron efferent lebih pendek. Apa lagi? Axon neuron afferent lebih pendek. Axon neuron efferent lebih panjang. Sebab dendron tu dia akan bawa impas saraf ke badan sel. Axon tu bawa impas saraf dari badan sel. Jadi kalau dia suruh lukis arah penghantaran impuls daripada reseptor ke efektor. Kalau yang kat sini ni, tengoklah lukis kan. Contoh kalau kat sini, efektor tu duduk belah sini kan. Jadi arah penghantaran impuls tu macam ni lah. Tulislah arah penghantaran impuls. Okay. Next, soalan 3. Nyatakan kepentingan tindakan terhadap individu. 1 markah. Nyatakan. Bila kata tugas tu nyatakan, kamu straightforward je. Kata kunci dia kepentingan tindakan tersebut terhadap individu. Tindakan apa? Tindakan refleks tadi. Sudah sebut tadi kan? Iaitu melindungi daripada kecederaan yang serius. P3 ni. P1 menyediakan tindak balas secara automatik, secara cepat, secara spontan. Bergerak balas secara laju serta-merta terhadap rangsangan. Kenapa? Untuk mengelakkan kecederaan yang teruk, yang serius. Jadi mana-mana satu, kita tengok jawapan Munira. Dapat melindungi daripada kecederaan. Very good. Okay, so dapat 1. Tadi ni 1, yang ini pun 1. Okey, macam kat sini, dia tak kata nak nyatakan satu kepentingan kan. So kita boleh bagi banyak lah. Macam tadi kan Munirah dia bagi banyak. Bagus sangat-sangat. Kan? Banyak dia bagi 2 kan. Tapi kalau dia kata dia nak 1, mesti bagi 1 sahaja. Kalau bagi lebih, dia tak baca dah yang belakang. Tapi sekarang soalan tak kata nak minta 1. So kita bebas nak bagi berapa, tapi pastikan poin yang kat depan-depan yang awal-awal tu yang penting-penting. B. Rajah 3.2 menunjukkan contoh gerak balas terkawal. Sekarang lain dah. Tadi tindakan refleks. Sekarang contoh gerak balas terkawal. Tindakan refleks tadi tu dia dalam gerak balas tak terkawal. Tidak terkawal. Yang tidak mengikut kemahuan kita. Tapi untuk gerak balas terkawal, itu adalah mengikut kemahuan kita. Nyatakan 2 perbezaan di antara tindakan dalam rajah 3.1 dan rajah 3.2. Jadi sekarang ni, 3.2 ni kalau kita tengok, pelajar ni dia tengah melukis. Ini gerak balas terkawal. Jadi, 3.1 tadi adalah tindakan refleks yang merupakan tindakan luar kawal. Tindakan tidak terkawal. Jadi kita bagilah perbezaan antara kedua-dua tindak balas itu. Nak senang, tak kira lah dalam bentuk esei ke, struktur ke, soalan esei ke, soalan struktur ke. Kalau perbezaan, paling senang kita nak jawab, buat jadual.
Esei ke soto boleh. Tapi kena pastikan ayat itu lengkap. Contoh Rajah 3.1 tadi adalah tindakan luar kawal kan? Manakala Rajah 3.2 tadi tindakan terkawal. Gerak balas terkawal. Kenapa tak ada dalam skema ni? Kenapa bila kita namakan itu tindakan terkawal, itu tindakan luar kawal? Kenapa tak diberi markah? Sebab kita tengok balik soalan tadi, dia dah sebut dah dalam soalan tadi. Mana tadi? Yang ni. Dia dah kata dah, satu contoh gerak balas terkawal. Jadi kalau kamu bagi dalam jawapan kamu, kamu tak akan dapat markah. Kecuali dia tak kata. Dia cuma cakap macam ni. Rajah menunjukkan contoh satu gerak balas noktah. Maka insya-Allah akan ada markah lah untuk jawapan gerak balas terkawal, gerak balas luar kawal. Tapi kita guna tindakan kan? Tindakan luar kawal, tindakan terkawal. Jadi istilah-istilah boleh cek dalam buku teks Kalau ada pertindanan apa-apa, kita utamakan istilah buku teks. Nyatakan dua perbezaan tadi Tengok balik skema. Pertama, berlaku secara automatik tanpa sedar ataupun di luar kemahuan. Untuk Rajah 3.2 dikawal dalam keadaan sedar, mengikut kehendak, mengikut kemahuan. Untuk 3.1, pusat kawalannya adalah saraf tunjang, bukan otak. Manakala untuk 3.2, pusat kawalan ialah di otak ataupun lebih tepat di cerebrum. Jadi otak dengan saraf tunjang tu adalah sistem saraf pusat. Kemudian Rajah 3.1, gerak balas cepat. Sebab kita nak serta-merta, kita nak mengelakkan kecederaan yang teruk. Manakala Rajah 3.2, gerak balas adalah lambat. Okey, dia minta dua je ke tadi soalan tadi? Okey, patutlah. Bila dia minta dua, hanya bagi dua perbezaan. Kalau bagi lebih, dia tak baca dah yang ketiga, keempat, kelima. Sebab itulah kamu kena make sure yang utama yang kamu bagi, yang penting-penting. Okey, Rajah 3.1 tidak melibatkan cerebrum. Rajah 3.2 melibatkan cerebrum. Jadi di sini tidak setara. Maksud teacher bukan tak setara tapi tak jelas. Kita ada yang jelas kan, iaitu 3.1 ni dia dikawal oleh saraf tunjang. Manakala 3.2 dia dikawal oleh cerebrum. Jadi bila buat tidak melibatkan cerebrum, macam senang je lah kan. Yang ni dikawal oleh saraf tunjang, yang ni tak dikawal oleh saraf tunjang. Sedangkan kita ada yang setara, iaitu yang tu dikawal oleh saraf tunjang, yang itu dikawal oleh cerebrum. Berbeza kalau macam yang sel haiwan, sel tumbuhan tu, yang tu ada vakul, yang ni tak ada vakul. Memang itu jawapan dia. Tapi kalau untuk perbezaan ni, dia ada yang setara, iaitu 3.1 dia dikawal oleh saraf tunjang, manakala 3.2 dia dikawal oleh cerebrum. Jadi tak dapatlah. Tak dapat Okey, so kat sini tak dapatlah, tak ada apa-apa ni. Cepangkah kat tengah. Yang kedua, tindakan spontan, tindakan mengikut kemahuan. Okey, good. So ini akan dapat P berapa tadi P berapa tadi? Sini je Okey, tadi adalah P D1. D1. Mana tadi? Okey, ini ini pelajar Munirah dapat D1. Jadi sebab tadi soalan dia minta dua je. Sekarang dah ada dah 1, 2. So yang kat sini teacher tak baca dah. Okey. Tapi kejap kita tengok balik tadi tu. Okey. Tak baca dah lah. Tak baca. Kecuali kalau kita boleh timbangkan. Kalau ada pertimbangan lah, yang ni kena bincang lah di peringkat kebangsaan masa penandaan
Sebab nombor 1 dengan nombor 3 ni dia benda yang sama, tapi yang 3 ni lebih detail kan. Jadi kita kena bincang balik lah, boleh tak nak terima yang ini untuk yang ini. Tapi buat masa ni teacher tak terima dululah sebab ni tak ada dibincangkan di peringkat atasan kan. Okey, so tak apalah, biar je. Teacher kata libatkan yang penting-penting dulu. Okey, so dapat 1. Rajah 3.3 menunjukkan satu situasi yang melibatkan kedua-dua sistem koordinasi. Terangkan kepentingan situasi kan. Jadi kalau gambar ni tak ada, kamu tak boleh jawab. Sebab itulah dia tak cakap menunjukkan seorang budak dikejar oleh seekor anjing. Sebab kalau dalam soalan STEM pokok soalan ni dah cakap, tak perlulah ada gambar ni sebab gambar tak berfungsi kan. So tu dia kata satu situasi. Jadi kamu kena rujuk kepada gambar ni. Itu memang antara dalam soalan bila nak bina soalan, mesti rangsangan yang diberikan tu berfungsi. Jadi kat sini, terangkan kepentingan gerak balas. Sebab itulah bila ada gambar, ada sebarang rangsangan, graf, pernyataan, kamu kena tengok betul-betul, kena baca betul-betul. Sebab ia sangat-sangat berfungsi. Biasanya tanpa rangsangan, kamu tak akan dapat jawab. Ataupun dengan melihat rangsangan, kamu akan dapat idea. Dia akan bantu kamu apa yang terjadi. Terangkan kepentingan gerak balas koordinasi yang terlibat untuk melindunginya daripada bahaya. Dia tanya, ya. Diana nak tanya je. Ada orang tanya? Diana. Diana? Teacher, kalau point dirangsang oleh, dikawal oleh saraf tunjang tu, buat dikawal oleh medula oblongata boleh tak, teacher? Buat dia straight kepada saraf tunjang. Sekejap tengok balik. Kita tengok balik bioskop. Sekejap ya, lambat sikit. Tadi tindakan refleks tadi. Okey, tindakan terkawal, tindakan luar kawal kan? Kalau macam tindakan luar kawal yang dikawal oleh medula oblongata tu, dia macam denyutan jantung, peristalsis. Okey, tapi kalau untuk tindakan refleks ni, dia melibatkan otot rangka dengan saraf tunjang. Jadi boleh tengok balik buku teks, boleh tengok balik bioskop. Contoh saya tunjuk kat sini. Jadi tak bolehlah Diana. Tindakan refleks ni, dia melibatkan otot rangka dengan saraf tunjang. Dia tak sampai ke otak. Macam medula oblongata tu, dia adalah bahagian otak. Dan memang tindakan refleks ni, dia adalah dalam tindakan luar kawal. Okay, dia macam ni tindakan ni ada dua. Satu tindakan terkawal, satu tindakan luar kawal. Tindakan terkawal, dia dikawal oleh cerebrum kan? Otak lah. Tindakan luar kawal, dia dikawal oleh mana tadi? Medula oblongata. Dalam tindakan luar kawal, kita ada tindakan refleks. Yang ini kalau yang medula oblongata, tindakan luar kawal yang dikawal oleh medula oblongata. Denyutan jantung, pernafasan, perubahan saiz salur darah, peristalsis, tekanan darah, rembesan oleh kelenjar, bersin, batuk, muntah, menelan. Tapi
Kalau untuk tindakan refleks, tindakan refleks tu dia adalah bawah tindakan luar kawal. Yang ni Tapi dia tindakan refleks ni merupakan tindakan luar kawal yang melibatkan otot rangka dan saraf tunjang sahaja. Jadi dia untuk mengelak daripada kecederaan dan bahaya serta adaptasi kepada perubahan persekitaran. Jadi kita kena jawab juga saraf tunjang. Boleh menjawab tak soalan teacher tadi? Boleh teacher. Boleh sama-sama. Teacher buka Bioscore sebab nak buka buku teks dia lagi lambat sebab dia banyak sangat page kan. Sebab laptop teacher ni dia cepat nak hang. Okey ni banyak soalan Okey kita jawab tadi kan Diana? Okey. Jawab dah teacher. Okey. Mana tadi Cikgu dah lupa dah. Mana tadi? Sini Nombor berapa tadi kita? Nombor ini. Ya, nombor C. Okey, C tadi kepentingan. Kepentingan gerak balas koordinasi. Kalau kamu tengok ni situasi apa ni? Situasi lawan atau lari? Situasi lawan atau lari. Apa kepentingan gerak balas? Untuk melarikan diri dari bahaya. Bahaya apa? Bahaya anjing garang tadi itulah. Jadi kita kena terangkanlah tentang kepentingan ini. Iaitu pertama, kepentingan gerak balas koordinasi yang terlibat sebab macam ni. Mula-mula sekali kan, ini adalah situasi lawan atau lari di mana ada rangsangan. Rangsangan ni sebarang perubahan yang berlaku dalam persekitaran. Contoh sekarang rangsangan ialah dikejar nampak anjing garang ni. Jadi siapa yang kesan rangsangan ni? Reseptor. Contoh sekarang organ deria mata lah. Dia akan mencetuskan impuls saraf lah semua benda tu kan. Dan dalam situasi ni, apa yang berlaku? Tengok balik Dalam situasi bila kita cemas, kita panik, kita takut, kita teruja, kita terlalu gembira. Jadi kelenjar adrenal ni dia akan dirangsang untuk membebaskan lebih hormon adrenalin ke dalam aliran darah. Apa yang hormon adrenalin ni buat? Sekejap nak draw. Apa yang hormon adrenalin ni buat? Pertama, dia akan meningkatkan kadar denyutan jantung. Dia akan meningkatkan aliran darah ke otot. Bila lebih darah diangkut ke sel-sel otot, bahayalah otot ni, sel otot. Sel-sel otot ni dia akan dapat lebih oksigen, dia akan dapat lebih nutrien iaitu glukosa untuk menjalankan respirasi sel. Ya. Jadi kadar respirasi sel ni akan meningkat. Dan seterusnya iaitu kadar metabolisme meningkat lah. Jadi lebih untuk apa ni? Kenapa mesti kadar respirasi meningkat? Kenapa mesti kadar metabolisme meningkat? Sebab nak hasilkan, nak jana lebih tenaga. Untuk apa? Nak melarikan diri dari bahaya. Jadi kat sini apabila selain daripada tu, hormon adrenalin ni juga dia akan merangsang lebih glycogen ditukar kepada glukosa. Sebab itulah dia akan meningkatkan aras glukosa darah. Jadi perkataan meningkat ni penting. Perkataan meningkat ini penting. Jadi sekarang ni soalan ni biasanya dia keluar Ya. Aiskrim. Bang, ada nak aiskrim bang? Jadi kat sini kalau kita tengok sebenarnya soalan ni dia sangat sesuai untuk soalan esei. Sebab dia ada banyak sangat poin-poin penting kan. Tapi dijadikan sebagai soalan struktur. Jadi skema dia pun agak terhad. Sebab itulah kamu kena fikir seberapa banyak skema yang kamu boleh. Tapi yang paling tepat, paling detail, paling tepat tu letak yang atas-atas lah yang paling utama. Contoh kat sini, lebih banyak tenaga dihasilkan untuk melarikan diri dari bahaya.
Mata mengesan rangsangan dan mencetuskan impas saraf yang dipindahkan oleh neuron aferen ke otak. Otak akan mentafsir maklumat dan menghantar impas saraf oleh neuron eferen ke kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal dirangsang untuk membebaskan lebih hormon adrenalina ke aliran darah. Kenapa? Untuk meningkatkan kadar denyutan jantung, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan aliran darah ke sel-sel otot, meningkatkan kadar respirasi sel dan meningkatkan aras glukosa darah dan juga akan meningkatkan kadar metabolisme. Jadi jangan buat ayat panjang-panjang macam tu, buat one by one. Ini menyebabkan kadar respirasi meningkat. Ataupun sebelum tu, dia akan menyebabkan lebih glycogen ditukar kepada glukosa, menyebabkan aras glukosa darah meningkat noktah. Ini menyebabkan kadar respirasi meningkat. Respirasi apa? Respirasi sel meningkat noktah. Ini menyebabkan kadar metabolisme meningkat. Boleh tak? Faham tak yang tu? Kalau ada lagi soalan, bagi tahu baca tak sempat nak baca yang chat kat tepi ni. Bagus tadi Faris yang bagi tahu tadi. So kita tengok jawapan daripada Munira. Mana tadi Okey sini Reseptor pada mata mengesan rangsangan anjing. Reseptor pada mata mengesan rangsangan anjing. Lepas tu mesti ada ayat mencetuskan impas saraf dipindahkan oleh neuron aferen ke otak. Jadi bila soalan yang panjang macam ni, dia jadikan soalan struktur, maka dia padatkan poin-poin dia tu. Tapi jangan risaulah di peringkat masa kita nak buat penandaan lepas ni dia akan dibincangkan. Sebab itulah kamu kena make sure jawapan kamu kena das, detail, accurate and specific. Dan jangan buat dalam satu ayat tu, satu ayat terlalu panjang sampai 4 baris satu ayat, jangan. Satu ayat noktah, satu ayat noktah. Tapi biar ada kesinambungan lah. Jangan buat teks, jangan buat numbering, jangan buat dalam bentuk font. Buat dalam bentuk esei. Macam ni lah macam yang Mira buat ni. Tengok mencetuskan impas saraf yang dibawa oleh neuron aferen ke otak. Okay, good. Bagus Munira. So ini adalah ini adalah P1. Lepas itu otak akan menginterpretasi dan mengintegrasi maklumat, mentafsir lah, dan serta menghasilkan impas saraf yang akan dihantar oleh neuron eferen ke kelenjar adrenal. Okey, bagus. Ini adalah P2. Hormon adrenalin akan dirembeskan. Terfahamlah oleh kelenjar adrenal lah kan? Sebab ada sini, tapi kena bagi tahulah. Kelenjar adrenal dirangsang untuk merembeskan hormon adrenalin. Lepas tu adrenalin meningkatkan, okey dapatlah ini dapat. Ini adalah, minta maaf, ini adalah P3. Okey nanti dulu. Dia kena ada ayat tu. Kelenjar adrenal dirangsang untuk membebaskan adrenalina ke aliran darah untuk meningkatkan kadar denyutan jantung. So dia package. Okey, ada kat sini. Adrenalin akan meningkatkan kadar denyutan jantung. Okey, P ini adalah P3. Kadar tak nampak K tu kadar respirasi, beritahulah respirasi sel kadar respirasi sel, skema pun tak ada, tak apalah, tapi buatlah kadar respirasi sel dan aras glukosa darah meningkat. Macam ayat skema je Munirah buat ni P4 untuk melawan situasi yang tegang. Melawan situasi yang tegang, melarikan diri lah tak? Tapi tak ada lebih banyak tenaga dihasilkan tu tak ada. So dapat 1, 2, 3, 4, 5 So dapat max 3 lah. Okey, mana-mana 3. So last kali untuk soalan ni D. Okay, D.
penyakit Parkinson disebabkan kehilangan neuron di bahagian tertentu otak akibat pengurangan rembesan neurotransmitter yang dipanggil dopamin. Cadangkan cara untuk merawat pesakit Parkinson. So Parkinson ni penyakit tu yang dia tak dapat nak kontrol pergerakan anggota kan, jadi menggeletar anggota tangan, kaki dia kan, badan dia. Jadi bagaimana kita nak merawat pesakit Parkinson? Mesti ada sokongan moral daripada orang sekeliling. Lepas tu mengamalkan senaman kan. Sekejap senaman ringan lah. Okey, mengambil vitamin tambahan untuk seperti vitamin B kompleks, coenzyme bagi membina sel-sel neuron. Kalau yang P1 kamu tak dapat nak fikir, tapi mesti kamu akan dapat fikir P2 kan. Senaman kan, menjalankan senaman. Senaman ringan berjalan perlahan untuk meningkatkan koordinasi otot, sentiasa tenang dan bebas gangguan, membaca, menulis untuk meningkatkan aktiviti otak. Kalau kamu nak tambah lagi bolehlah bagi memberi sokongan moral kepada pesakit Parkinson, tapi yang tu taklah sekali lah. Disebabkan oleh pesakit Parkinson ni disebabkan oleh apa tadi, kekurangan dopamin kan, menyebabkan neuron-neuron semakin berkurang. So untuk meningkatkan aktiviti otak ni bolehlah buat aktiviti seperti membaca, menulis. Okey. So tengok jawapan. Penyakit Parkinson boleh dirawat melalui senaman. Okey, good. Ini kalau tak salah teacher P3 ke P2. Membantu mengawal pergerakan dengan lebih baik, memakan diet seimbang. Okey, good. Tak apa, it's okay, it's a good try. Memang biasanya senaman kerak bersenam kan. Diet seimbang. Apa lagi? Elakkan stres, tidak merokok, tapi kita melihat kepada apa stimulus. Apa rangsangan yang diberikan. So kali ini dikata penyakit Parkinson. Takkanlah nak buat senaman dengan kerak kan, ataupun terlalu aktif kan, mestilah senaman yang ringan. Sebab biasanya Parkinson ni adalah untuk biasanya terkena kepada orang-orang yang berusia. Kemudian elakkan pengambilan alkohol dan makanan yang mengandungi kafein, terutama pada waktu malam. It's okay, it's a very good try. Good. Okay, so 1 good. Tadi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, good. Munirah dapat 8/12. Bagus ni. Good. Nanti dah banyak buat latihan, kita dah bincang, buat revision, tengok YouTube dekat dalam video dalam YouTube kan. Banyak cikgu-cikgu yang buat video pengajaran ulang kaji. So tengoklah. Tengok, insya-Allah nanti akan dapat 12/12 insya-Allah. Teacher. Ya. Kalau orang pesakit Parkinson ia dirawat dengan ubat L-Dopa boleh je? Ubat apa? L-Dopa. Faris Superman atau Faris? Ada Google ke? Buku rujukan je. Okey, buku rujukan Jadi sekarang ni bila kita buat skema ataupun bila dibincangkan di peringkat bila ada perbincangan lah kan untuk skema penandaan, kita jadikan buku teks tu sebagai rujukan, dan juga kita ada juga boleh Google, tapi kena pastikan daripada website yang sahih lah, website yang diterima. Maksudnya bukan blog-blog orang-orang biasa, tidak. So kita kena search balik, tengok adakah betul apa yang ditulis. Biasanya daripada orang-orang contoh macam doktor-doktor yang tulis. Tapi biasanya kita akan tengok sumber yang betul-betul boleh dipercayai. Bukan kita ambil sembarangan. So kita kena check balik.